Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam malam Ramadan. Sekarang waktunya pukul 1.47 minit pagi bersama dengan hari Selasa 27 bulan 4 April 2021. Alhamdulillah, saya tak sabar-sabar nak melepaskan rakaman slide saya. Jadi saya terpaksa juga buat rakaman video untuk berkongsi kepada anda semua slide yang telah saya sediakan untuk dikongsikan kepada anda semua. Jadi saya harap slide yang serba sedikit tentang ilmu pengetahuan untuk dikongsi kepada anda semua dapat dimanfaatkan, dapat diberi satu perkongsian yang manfaatlah kepada anda semua. Jadi saya harap anda semua santai-santai bersama slide yang saya akan paparkan. Okey, nantikan. Terbaik. G. Generation atau generasi. Setiap generasi akan memiliki standard tertentu yang harus disesuaikan dengan standard jaringan telefon dan sistem telefon seluler ketika itu. Penggunaan internet membawa frekuensi baru, kecepatan data yang semakin tinggi dan teknologi transmisi terbaru mengikut generasi. Teknologi komunikasi yang wujud pada generasi hari ini menjadi satu anjakan paradigma kepada banyak industri yang merentas segenap bidang. Kini menjadi satu keperluan dan tidak dapat dipisahkan dengan pengaliran data dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Teknologi masa depan yang lebih pantas. Generasi 1, 2, 3, 4 dan 5 yang terkini bermaksud angka nombor peningkatan bagi setiap generasi. Makin meningkat nombor, makin canggih penggunaan teknologi pada generasi ketika itu. Mengenal pasti kekuatan teknologi asas, evaluasi rangkaian mudah alih adalah mudah selagi anda memahami maksud G itu sendiri setiap generasi. Teknologi seluler tanpa wire. Seperti yang anda jangkakan, generasi seterusnya lebih cepat dan mengandungi ciri yang lebih baik atau baru. Teknologi telekomunikasi mudah alih tanpa wire baru telah dikeluarkan hampir setiap 10 tahun mengikut generasi. Mereka semua merujuk kepada teknologi yang digunakan oleh pembawa mudah alih dan peranti itu sendiri. Mereka mempunyai kelajuan dan ciri berbeza. Okey, kita seterusnya kepada generasi 1G, iaitu menggunakan suara sahaja. Teknologi seluler generasi pertama yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Teknologi 1G ini menggunakan sistem analog yang mana pengguna boleh menerima dan membuat panggilan telefon di mana sahaja selagi mempunyai liputan dari pemancar radio selular. Seterusnya, kita beralih kepada generasi kedua, 2G. Teknologi 2G iaitu teknologi seluler generasi kedua yang diperkenalkan dalam tahun 1990-an, iaitu teknologi 2G yang menggunakan sistem digital yang mana prestasinya lebih baik berbanding 1G. Suara adalah generasi pertama ditambah baikkan dengan generasi kedua menggunakan sistem digital iaitu SMS dan MMS ketika itu. Seterusnya, generasi ketiga. Generasi ketiga ini adalah generasi yang telah diberi penambahbaikan iaitu generasi 3G, di mana pada tahun 2000 generasi ini telah menambahbaikan dari segi suara, SMS dan MMS dan akses internet. Kelebihan 3G boleh digunakan untuk suara dan data sehingga membolehkan kita membuat panggilan video selain suara dan data dan merupakan piawaian yang global berbanding dengan 1G atau 2G. Seterusnya, kita beralih kepada 4G generasi keempat, iaitu generasi keempat pada tahun 2010. Generasi keempat ini, iaitu generasi teknologi 4G, merupakan teknologi seluler generasi keempat yang menggunakan teknologi evaluasi jangka panjang LTE. Perbezaan antara 1G, 2G, 3G dan 4G adalah kelajuan capaian data atau capaian internet adalah jauh lebih tinggi. Seterusnya, kita akan ke generasi yang kelima, iaitu generasi yang baru yang akan memperkenalkan teknologi 5G. 5G adalah teknologi sambungan tanpa wire generasi kelima yang merupakan lanjutan daripada generasi sebelumnya daripada 1G ke 4G. 5G mempunyai keupayaan yang nyata berbeza berbanding teknologi sebelumnya. Nantikan 5G.
Okey, Alhamdulillah. Bagaimana anda semua? Segmen episod minggu lepas kita panggil sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat sekarang kita panggil rakyat jelata. Rakyat jelata. Jadi rakyat jelata mungkin view dia bertambah. Kongsi-kongsikanlah. Subscribe, share and comment. InsyaAllah. Jadi itulah serba sedikit tentang perkongsian. Apa yang boleh saya kongsikan kepada anda semua secara basic untuk kita mendalami serta mengetahui tentang apa itu G 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi sekarang kita akan beralih atau berarah ke arah iaitu 5G. Jadi sebelum kita lebih mendalam kepada 5G itu, kita secara santai mengetahui sedikit tentang apa itu G, iaitu generasi, apa yang telah dipaparkan sebentar tadi. G bermaksud generation, iaitu generasi. Setiap generasi sehinggalah generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kini kita akan beralih kepada generasi kelima. Ini tidak bermakna apabila generasi kelima itu wujud, maka generasi yang sebelum ini akan ditinggalkan. Tidak. Apa yang kita dapat lihat telah diterangkan serba sedikit tentang 1G, 2G, 3G, 4G. Dan 5G itu kita akan kongsikan secara spesifik ataupun secara khusus untuk segmen episod yang akan datang. Maaflah, ngantuk sikit tapi terpaksa juga, insyaAllah, sebab terlampau excited. Saya shock sendiri SS shock sendiri. Tak apa, insyaAllah apabila penerangan itu berlaku daripada 1G, 2G, 3G, 4G itu bukan bermakna kita meninggalkan generasi-generasi sebelum ini. Tidak. Apabila 1G, 2G, 3G, 4G ini adalah kita penambahbaikan, iaitu salah satu adalah kecepatan internet tu laju. Jadi signal dia begitu cepat dan memudahkan kita. Jadi bila 1G tu kita jalan macam angkat-angkat. Bila kita balik kepada 2G, kita dah mula berjalan, mula berjalan, dan yang 3G kita mula dah berjoging, 4G ni kita dah berlari, yang 5G insyaAllah mungkin kita akan buat pecutan. Jadi pecutan ni lah yang kita inginkan, supaya apa yang kita nikmati dalam susu jalur lebar ni dari segi signal, dia punya penggunaan tu sendiri, maka kita akan menikmati ni dengan kadar yang cepat dan kadar yang begitu laju lah. Senang cerita, power lah. Mantap bro, mantap. Jadi saya tak terangkan detail juga sebenarnya, sebab kita santai-santai, kita fahami secara basic. Maybe lepas ni saya akan lebih kepada secara teknikal, dari segi spesifikasi dia punya MBPH dia, apa tu dia punya analog, apa punya digital. InsyaAllah kita akan terangkan sedikit. Maybe benda ni orang tak ambil indah tentang apa itu G generation. Selalunya orang hanya menggunakan saja. Tapi insyaAllah kita cuba educate mereka supaya teknologi yang terbaru ialah 5G ni akan tiba di Malaysia, yang akan dilaksanakan di Malaysia, yang telah diperuntukkan oleh kerajaan sendiri dalam bajet di bawah MOF, dapat kita menikmati dengan adanya pengetahuan serba sedikit. InsyaAllah kita cuba kongsikan yang terbaik untuk ni rakyat jelata. Rakyat jelata. Jangan main rakyat jelata, babe. Kena senyum sikit sebab sahabat-sahabat suruh senyum. Jangan terlampau serius. Jadi sebab buat masa ni insyaAllah kita akan buat yang terbaik. Sila kongsi-kongsikan idea-idea ataupun ada benda yang saya tidak tahu. Maybe anda semua rakyat jelata tahu tentang 5G ni. Maybe isu-isu semasa saya belum ingin menjawab, sebab tak guna saya nak menjawab isu-isu semasa. Saya tahu ada yang komen, ada yang PM saya, ada isu-isu semasa. Yang penting, yang paling utama adalah ilmu tu sendiri. Apa yang saya nyatakan pada awal video saya, pada video yang pertama tu adalah ilmu pengetahuan. Jadi sebelum kita nak buat sesuatu benda tu, saya kena kongsikan apa itu G, apa itu 1, 2, 3. Jadi kita kena mengetahui benda-benda begini. Jadi jika anda ada basic, ada ilmu pengetahuan, anda nak buat apa, insyaAllah. Tapi gunakanlah dengan bermanfaat, dengan benda yang perkara yang baik. InsyaAllah itu yang terbaik. Okey, terima kasih. Please support saya dan juga kongsi-kongsikan supaya anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, family kita, saudara mara dan rakyat jelata semua
mengetahui sedikit apa itu G. Sebab kita menggunakan seharian. Tapi kita tidak tahu. Jadi amat rugilah kita jika tidak ketahui apa yang kita gunakan selama ini. Jadi insyaAllah kita kongsi sedikit. Ini pun baru lepas meeting. Jadi tak sabar rasanya. Jadi terpaksa buat video juga untuk saya dan untuk anda semua. Jadi perkara baik jangan dilengah-lengahkan, jangan dipercepatkan. Kita anak muda, fast action, fast result. Okey, insyaAllah.